Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, hari ini cikgu akan sambung ataupun kita akan bincang modul 1 iaitu soalan objektif dan subjektif. Okey, untuk soalan 1, soalan objektif ialah kamu kena cari pasangan manakah yang menerangkan tentang simpan kira dan perakaunan yang tepat. Jadi, jawapannya adalah yang sepatutnya. Okey, untuk soalan 1, pasangan manakah yang menerangkan tentang simpan kira dan perakaunan yang tepat? So, jawapannya sepatutnya adalah C, iaitu simpan kira hanya melibatkan kerja mengumpul dokumen, merekod dan melapor, manakala perakaunan meliputi kerja mengumpul dokumen, merekod, melapor, mentafsir, merancang, menilai dan merumus. Okey, kalau kamu tengok pilihan jawapan yang lain, ini simpan kira ni sudah menuju kepada perakaunan, yang B ni pula pun menuju kepada perakaunan, yang C ni pun menuju kepada perakaunan. So, yang paling tepat adalah C lah. Okey, yang berikut manakah sebahagian daripada sebuah kitaran perakaunan? Daripada buku catatan pertama, ini sebahagian dia daripada buku ni, daripada kitaran. So, ada dia ambil daripada BCP, pergi ledger, dan apa itu M. So, apa itu M? Kamu kena tahu apa itu M, dan soalannya katanya apakah kesannya terhadap perakaunan perniagaan pada akhir tempoh perakaunan. Okey, dia punya kesan ini adalah B jawapannya. B ya. Okey, jawapannya sepatutnya B, di mana baki akhir bagi semua akaun tidak dapat dihitung dengan tepat. M ini sebenarnya merujuk kepada, M ini adalah imbangan duga. Okey, cuba kecil sikit. M itu adalah imbangan duga. Okey, 3. Pernyataan berikut menerangkan sesuatu sub-bidang perakaunan, menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman, lepas tu skop kerja termasuk kawalan, perancangan dan pengurusan pengeluaran. Okey, ini paling senang lah. Kamu tengok je perkataan pengurusan ni. Jadi, jawapannya adalah B, pengurusan. Itulah jawapannya. Perakaunan pengurusan. Okey. Dan kemudian kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Ya, soalan nombor 4 di sebelah. Okey, yang manakah antara berikut merupakan kesan pelanggaran kod etika perakaunan ketika penyata kewangan disediakan terhadap pelabur? Jawapannya yang betul adalah C. Okey. Nanti kamu boleh tanya cikgu. Kalau kamu ada pilihan jawapan lain, kamu boleh query dengan cikgu atau letak dalam grup. Tanya kenapa soalan ini, kenapa begini jawapannya. Macam tu. Okey, so jawapannya adalah C. Pelabur akan membuat keputusan yang kurang tepat kerana penyata keuangan tidak menggambarkan prestasi sebenar perniagaan. Okey, 5. Badan Penggubal Piawaian Perakaunan di Malaysia ialah Badan Penggubal Piawaian. Penggubal. So, mesti Penggubal Piawaian. Okey, kalau kita tengok kan, cipta silibus dia. Buku kamu. Badan Penggubal Piawaian. Ada kat sini. Tiada pula. Ni. Badan ada badan kawal sedia, ada badan penggubal piawaian. So, badan penggubal ini ya, ayat yang ni kamu akan tengok yang B ni, Malaysian Accounting Standard Board, must be. So, jawapannya adalah A. Okey, jawapannya adalah A. Okey, lepas tu soalan nombor 6. Pernyataan berikut menerangkan suatu badan profesional perakaunan di Malaysia. Okay, yang tadi jugalah, ini kebat. Dia memberi khidmat sokongan kepada ahli dan para pelajar sepanjang kerja perakaunan mereka dan memberikan pendedahan tentang peraturan undang-undang berkaitan dengan amalan perakaunan, kod amalan perakaunan dan etika. Apakah badan itu? Badan itu adalah, jawapannya adalah D. Okay, ya, sebab dia ni memang dia jaga pelajar-pelajarnya. Contohnya kamu ni lah. Kamu ni dong akan jaga, yang mana kalau kamu belajar betul-betul dapat result SPM bagus, kamu akan dapat satu sertifikat daripada dorang. Okey, kemudian Luka Pacoli diberi gelaran bapa perakaunan kerana beliau ialah, okey, jawapannya adalah B. Okey, jawapannya adalah B. Sebab dia adalah orang yang memulakan sistem catatan bergu. Sorry ya. Okey, kemudian apakah kepentingan sistem maklumat perakaunan kepada sebuah perniagaan? Okey, nombor 8. Jawapannya B. Membolehkan pemantauan proses perakaunan berjalan lancar dalam perniagaan. B ya. Dia bukannya mengurangkan penggunaan tenaga manusia ya. Kalau kita guna sistem catatan perakaunan ini tidak juga. Okey. 9. Ciri kualitatif penyata kewangan termasuk ciri kualitatif ni. Ciri kualitatif termasuknya ada 2 tertingkat dengan asas. Jadi yang mana satu?
satu ciri kualitatif yang termasuk. So jawapannya kebolehbandingan, kebolehfahaman, pemasaan. Keseragaman tiada ya. So jawapannya 1, 2 dan 4 B. Jawapannya B. Okey. Ni okey. Sekarang kita tengok pergi soalan yang seterusnya. 10. Pernyataan berikut menekankan suatu ciri kualitatif penyata kewangan. Maklumat dalam penyatakan mestilah bebas daripada kesilapan material dan tiada unsur berat sebelah serta pelaporannya tidak mengelirukan. Berpandukan pernyataan di atas, apakah ciri kualitatif penyata kewangan yang dimaksudkan? Okey, dia cakap bebas daripada kesilapan material dan tiada unsur berat sebelah. Maksudnya dia adalah C. Perwakilan benar. C. Kemudian situasi berikut berkaitan dengan suatu andaian perakaunan. Encik Sami memiliki sebuah kedai alat tulis. Setiap kali beliau mengambil inventori alat tulis untuk kegunaan anaknya, beliau tidak merekodkan ambilan itu sebagai belanja kedai. Sebaliknya beliau merekodkan sebagai akaun ambilan. Okey, ini dia bila dia ambil benda itu untuk tujuan peribadi, so dia kena rekod sebagai akaun ambilan. Ini adalah mematuhi andaian perakaunan. Sebab yang ini paling senang lah. C. Entiti berasingan. Okey. Kemudian pengguna dalaman penyata kewangan ialah siapa? Orang dalaman dalam syarikat. Mestilah jawapannya ahli lembaga, pengarah. Okey, orang yang urus syarikat kita, orang dalam, termasuklah kita punya CEO, bos, manager kita semua. Okey. Kemudian nombor 13. Berikut merupakan ciri-ciri sebuah perniagaan. Liability tidak terhad, cukai pendapatan individu dikenakan atas pemilik, untung atau rugi perniagaan diagihkan kepada semua pemilik. Okey, ini dia punya keyword. Liability tidak terhad ni ada dua aja, sama ada milikan tunggal ataupun perkongsian. Lepas tu di sini ada keywordnya lagi. Kalau kamu sedang ingat, untung rugi dibagi kepada semua pemilik. So, kalau semua pemilik maksudnya pemilik lebih daripada satu, confirm itu adalah perkongsian. Jadi, kalau perkongsian, kamu kena identify yang mana satu kan nama kedai yang menunjukkan perkongsian. Kedai Dobi Kancil? No. Besmat Sendirian Berhad? Bukan. Ini kedai Dobi Kancil ni milikan tunggal. Besmat ini Sendirian Berhad. Klinik Suzain dan Haslina. Ini ada dua orang nama kan cikgu cakap. So, ini sudah confirm lah jawapannya. Sebab ini menunjukkan perniagaan, entiti perniagaan perkongsian. Okey, jadi C jawapannya. Kalau Ahlim Penang Prawn Mi ni pun ini milikan tunggal. Okey. Ahlim je, Ahlim. Penang prawn mi tu mi Penang mi udang Penang lah bahasa Melayunya. Okey, kemudian apakah dimaksudkan dengan liability tidak terhad? Peniaga mempunyai kapasiti hutang yang besar, peniaga mendapat membayar bank tanpa had, pemilik diberi kepercayaan untuk mendapat pinjaman daripada pihak ketiga, dan D. Pemilik membayar hutang perniagaan dengan harta pribadi jika aset peniaga tidak mencukupi. Jawapannya semestinya D. Kalau dia ada hutang, dia tidak boleh tutup guna duit bisnesnya tu, hutangnya tu, dia kena guna harta pribadi. Okey, 15. Situasi berikut berkaitan dengan satu prinsip perakaunan. Komisen yang masih belum diterima pada akhir tempoh perakaunan perlu diselaraskan dalam akaun komisen sebelum untung bersih dapat ditentukan. So, ini adalah prinsip kalau jawab nampak komisen belum terima, maksudnya itu hasil. Okey, hasil. So, kamu identify dia macam ada hasil dalam cerita tu, dalam situasi tu, itu mesti berkaitan dengan pengiktirafan hasil dan belanja. So, D jawapannya. Okey, D. Okey, settle. Kita pergi soalan struktur. Okey. Berikan perbezaan antara simpan kira dan perakaunan. Okey, ini ada sudah dekat soalan 1 tadi. Dan terangkan secara ringkas tentang sub bidang perakaunan berikut: perakaunan kewangan, perakaunan pengurusan. Ketiga, mengapakah seorang akuntan perlu mematuhi kod etika perakaunan? Okey, inilah kamu kena bagi secara kebat mengapa. Kenapa kita perlu patuhi kod etika? Kalau di sekolah pun kita ada kod etika pemakaian kan? Kenapa kita kena patuh kod etika pemakaian? Fikir secara logik lah. Kalau dari segi kod etika perakaunan pula macam mana? Kemudian bincangkan peranan akuntan sebagai seorang pemimpin dalam organisasi. Kan ada beberapa ciri-ciri akuntan sebagai organisasi itu. So kamu berikan 2 contoh. Okey. Kan kalau ikutkan, cikgu buka sebalik muka suratnya ya. Muka surat akuntan. Jauh ni. Sebagai pemimpin. Di sini kah? Macam di sini. Sini kah? Mana surat tu? Sebagai pemimpin. Cikgu catat dekat teks. Okey, sini dekat 26. Ini adalah contoh-contoh dia punya
Fungsi seorang accountant sebagai pemimpin, dia sebagai perancang dan pengurusan, pengimplementasian polisi, penambahbaikan polisi, pengurusan bajet, penyelesai masalah, perundingan, pembuat keputusan, pembimbing, mentor, dan pembangunan sumber manusia. So, kamu ceklah yang mana satu dan kamu pilih 2 aja ya. Oke, lepas tu kamu sudah tahu kan, beri 2 contoh. 5. Terangkan fungsi badan-badan berikut. Oke, M must be, terangkanlah fungsi-fungsinya. Kamu copy paste daripada table tu dengan MIA, apa fungsinya. Kemudian nyatakan nama tokoh yang digelarkan Bapak Perekonomian dan sumbangan beliau dalam bidang perekonomian. Aduh, senang banget. Bapak ni Luca Pacioli. Senang kamu mesti ingat ni, ini nama yang paling famous dalam perekonomian, Luca Pacioli. Okey. 7. Lakar dan labelkan kitaran perekonomian yang lengkap. Ni buat balik kamu sudah pernah buat, so label balik. Nyatakan 4 ciri kualitatif tertingkat maklumat. Ni kualitatif tertingkat, ada 4 cirinya. Beza entiti perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Nyatakan, bezakanlah. So at least kamu bagi cikgu 3 lah. Okey, 3 perbezaannya. Dari segi milikan, dari segi modal, dari segi liability pun okey. Okey. Kemudian nombor 10, bezakan entiti perniagaan syarikat awam berhad dengan syarikat sediam berhad, pun lebih kurang jugalah. Boleh juga ya. Okey, soalan nombor 11 ni. Ini ada otak-otak ni kehebatan ni maksudnya. Okey, apa ceritanya dekat dalam ni? Okey, Puan Halimah merupakan accountant di sebuah firma audit. Pada tahun 2016 dia ditugaskan untuk audit penyata kewangan kedai fashion pertama Encik Lim. Okey. Pemilik kedai fashion pertama mengupas seorang accountant Encik Halim untuk mengendali kerja simpan kira di kedainya. Pada hari pertama Puan Halimah melakukan kerja lapangan di kedai fashion pertama, Encik Halim telah menyuarakan situasi pengendalian dan perekotan hasil jualan tunai dalam buku catatan perekonomian kedai itu. Dia bagi tahu bahawa tunai hasil jualan akan dikira setiap hari dan direkod dalam buku tunai. Jumlah tunai daripada hasil jualan akan diserahkan kepada Encik Lim. Namun, pada setiap hari Jumaat untuk didepositkan ke akaun bank kedai. Namun, daripada slip deposit bank, saya dapati bahawa jumlah tunai dibankkan adalah kurang RM500 daripada jumlah tunai yang saya serahkan kepada Encik Lim setiap minggu, kata Encik Halim kepada Puan Halimah lah. Jadi saya pernah mengajukan perkara ini kepada Encik Lim, tetapi Encik Lim mengatakan bahawa beliau akan mengubah amaun hasil jualan mingguan dalam buku tunai supaya sepadan dengan amaun yang dideposit dalam akaun bank, sambung Encik Halim. Encik Halimah pun memberi respon, Encik Lim sewajarnya mengiktiraf hasil jualan yang sebenarnya berlaku dalam kedainya, kerana pada akhir perekonomian nanti tindakan Encik Lim akan memberi impak yang kurang baik kepada penyata kewangan perniagaannya. Okey. Walaupun Encik Lim tu bos kan, so dia ada hak lah untuk memberi arahan. Okey, jualan sepatutnya 10,000 tapi dia declare 9,500 je. Sebab 500 dia kasi kurang macam tu. Jadi accountant-nya ni bagi report dekat audit. So auditor ni, Encik Puan Halimah ni, dia pun bagilah nasihat. Sepatutnya Encik Lim, bos kamu ni, dia kena iktiraf lah berapa dia kena declare jualannya setiap minggu. Yang sepatutnya janganlah dia tolak-tolak lagi 500 tu. Jadi sekarang ni kalau dia tidak declare, kalau dia tidak iktiraf hasil yang sebenar, dia punya penyata kewangannya akan terjejas pada akhir tempoh perekonomian nanti, akan jadi kurang baik tu. Jadi, berdasarkan senario di atas, bincangkan adakah benar tindakan Puan Halimah dalam mengendalikan kes di atas. Berikan justifikasi anda. Yang kedua, apakah implikasi tindakan Encik Lim terhadap penyata kewangan syarikatnya pada akhir tempoh perekonomian? Okey, bila hasil jualan diambilkan, dikurangkan, mestinya untung perniagaan tu akan berkurang. Okey, kemungkinan dia boleh perbelanjaannya tu akan lebih besar daripada dia punya pendapatan lah nanti, sebab dia tidak rekodkan pendapatan jualan sebenar. Inilah untuk yang B. Yang Puan Halimah ni kamu bagi tahu, wajarkah tidak? Kamu tengok jawab ini. Soalan 11A ni berdasarkan kod etika profesionalisme. Kita ada banyak kod etika tu. Okey, ada banyak. Ada beberapa kod etika tu yang mana satu dia patuhi. Okey, so ada lagi. So habis bab 1. Cikgu harap kamu kasih selesai ni soalan struktur, soalan objektif ni cikgu tolong kamu untuk terangkan cara jawapannya dan jawapan yang betul lah. Okey, kasih betul jawapan kamu kalau salah. Manakala struktur ni kasih siap, cikgu mau tanda ya. Ini adalah kamu punya soalan modul 1. Nah, ini jawab 1. Tidak ada pengiraan pun. Dia bermain dengan teori banyak dan kamu kena hafal semua ni ya. At least kalau cikgu tanya siapa bapak perekonomian? Luca Pacioli. Luca Pacioli. Okey, jadi kalau cikgu tanya Mama Ekon, jangan cakap cikgu Dahlia. Okey, bapak perekonomian dia yang ada ya dekat dalam kita belajar. Okey, so that's all for today. So sorry cikgu tidak dapat buat Google Meet. Cikgu harap next class kita akan boleh buat Google Meet lah. Cikgu, tapi next class minggu depan mungkin ada penyerahan duit lah. Okay, so ini memang terpaksa rakam juga. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.